10 ciptaan umat Islam yang mengubah dunia. Apa yang dipanggil sebagai zaman gelap di Eropah pada abad pertengahan sebenarnya adalah zaman keemasan bagi Islam. Semasa zaman kekhalifahan Abbasiyah, terdapat satu tempoh budaya, ekonomi dan saintifik berkembang pesat yang menyaksikan banyak ciptaan utama yang telah membentuk dunia moden kita pada hari ini. Jadi, apa kata kita senaraikan 10 ciptaan utama umat Islam yang telah mengubah dunia. Nombor 1 adalah pembedahan oleh Al-Zahrawi. Terjemahan karya Al-Zahrawi mengenai pembedahan telah diajar di Universiti Eropah selama beberapa abad. Namanya Abu Al-Qasim Al-Zahrawi adalah seorang yang mendahului zamannya. Dikenali sebagai bapa pembedahan, dia telah mencipta lebih 200 alat pembedahan pada abad ke-11 yang menyelamatkan berjuta-juta nyawa. Kebanyakan alat bedah yang dicipta masih digunakan pakai sehingga ke hari ini. Salah satu buku Al-Zahrawi yang terkenal iaitu Al-Tasrif. Al-Tasrif merupakan ensiklopedia bergambar alat pembedahan pertama yang digunakan sebagai manual di Universiti Eropah selama lebih 500 tahun, mempengaruhi perspektif saintifik moden mengenai pembedahan dan menyumbang kepada zaman kebangkitan semula Eropah. Buku ini mempunyai 30 bab hasil daripada amalan dan pengalaman perubatan Zahrawi selama 50 tahun. Dikenali dengan nama latinnya Albucasis, kemahiran dan pengetahuan tentang pembedahan Al-Zahrawi menjadikannya sebagai pakar bedah abad pertengahan yang terhebat di dunia Islam dan zaman pertengahan. Lebih 100 tahun selepas kematian Zahrawi, penterjemah Itali yang terkenal bagi manuskrip saintifik Gerard of Cremona tiba di Spanyol untuk menterjemah karyanya daripada bahasa Arab ke bahasa Latin. Menjelang tahun 1250, England mempunyai manuskrip perubatan yang pertama, kini tertua, dan menurut British Medical Journal, ia mempunyai persamaan yang mengejutkan dengan ensiklopedia Al-Zahrawi. Ciptaan umat Islam yang kedua adalah penerbangan manusia oleh Abbas Ibn Firnas. Wright Brothers mungkin telah mencipta pesawat bermotor pertama, tetapi 1000 tahun sebelum tu, jurutera abad ke-9 iaitu Abbas Ibn Firnas dianggap sebagai manusia pertama yang terbang dengan bantuan sayap yang dibina oleh sutera, kayu dan bulu asli. Menurut ahli sejarah, ketika Ibn Firnas berusia antara 65 tahun sehingga 70 tahun, dia melompat dari tebing gunung Jabal Al-Arus Yaman dan meluncur di udara, terus terbang selama sekurang-kurangnya 10 minit. Penerbangan yang singkat tu menyebabkan dia jatuh, cedera dan kecewa. Dia sedar yang disebabkan dia telah abaikan mekanikal pendaratan. Dia tidak dapat mengimbangi penerbangan di udara dan akhirnya mendarat dengan kemalangan. Ibn Firnas hidup selama 12 tahun lagi lepas eksperimen terbang tu. Dia sedar bahawa pendaratan perlahan dapat dicapai melalui kerjasama antara ekor dan sayap. Gambar rajah mesin terbang beliau kemudian menjadi asas kejuruteraan penerbangan pada akhir abad ke-20. Ibn Firnas dianggap ilmuwan penting dalam penerbangan manusia, memandangkan beliau merupakan penerbang pertama yang terbang dengan mesin yang lebih berat daripada udara. Ciptaan umat Islam yang ketiga adalah pinhole camera oleh Ibn Al-Haytham. Orang Greek kuno percaya yang cahaya ni keluar daripada mata, sebab tu kita boleh nampak. Tetapi Ibn Al-Haytham membuktikan bahawa manusia melihat objek dengan pantulan cahaya yang memasuki mata, menolak teori Euclid dan Ptolemy bahawa cahaya dipancarkan dari mata. Dia mencipta pinhole camera pertama selepas memerhatikan cahaya memasuki lubang pada langsir yang menerangkan bagaimana mata melihat imej kerana hubungan antara saraf optik dan otak. Penemuan ini merupakan sumber penting untuk ciptaan kamera dan tayangan sinema. Yang keempat, ciptaan umat Islam yang mengubah dunia adalah University oleh Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri adalah seorang wanita Islam dari Tunisia yang mengasaskan universiti pertama yang dikenali lebih 1000 tahun dahulu, iaitu Universiti Al-Qarawiyyin di Fez Maghribi. Guinness World Records mengakuinya sebagai institusi pendidikan tertua yang sedia ada dan beroperasi secara berterusan di dunia. Banyak maklumat tentang kehidupan awal Fatimah Al-Fihri hilang di telan zaman, tetapi kita tahu bahawa dia ni dilahirkan di dalam keluarga yang kaya raya yang mementingkan pendidikan walaupun di kalangan wanita. Fatimah dan kakaknya, Maryam, bersekolah dengan baik dan taat pada agama. Pada awal abad ke-9, keluarga Al-Fihri dengan ramai orang Arab yang lain meninggalkan Tunisia dan berhijrah ke Fez.
Fez Maghribi dianggap sebagai metropolis kosmopolitan yang sibuk mengikuti piawaian masa itu. Apabila ayahnya meninggal, Fatimah mewarisi kekayaannya. Kemudian dia memutuskan untuk melaburkan wang dalam sesuatu yang memberi manfaat kepada komuniti setempat. Bila kita dapat tahu tentang cerita Fatimah Al-Fihri ni, kita jadi pelik lah dengan adanya negara Islam pada zaman sekarang seperti di Afghanistan yang melarang perempuan untuk ke universiti, sedangkan perempuan Islam yang cipta universiti. Yang kelima, ciptaan umat Islam yang membantu dunia adalah Algebra oleh Musa Al-Khwarizmi. Nama penuhnya adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi dan dikenali sebagai bapa Algebra. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau adalah Hisab Al-Jabar wal Mugabalah, buku pengiraan, pembaikan dan pengurangan, dan juga buku Algebra. Pada kurun ke-12, Jared of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku Algebra Al-Khwarizmi ke dalam bahasa Latin. Terjemahannya digunakan di seluruh dunia sehingga kurun ke-16. Yang keenam adalah Beros Gigi oleh Nabi Muhammad SAW. Kebersihan sentiasa menjadi nilai penting dalam Islam dan Nabi Muhammad mempopularkan penggunaan berus gigi pertama pada sekitar tahun 600. Menggunakan ranting pokok meswak, baginda membersihkan gigi dan menyegarkan nafasnya. Bahan yang serupa dengan meswak digunakan pada ubat gigi moden pada hari ini. Yang ketujuh adalah kimia moden oleh Jabir Ibn Hayyan. Atau di dunia barat namanya dikenali sebagai Jiber. Beliau digelar sebagai bapa kimia moden. Jabir telah menemukan pelbagai bahan kimia baru termasuk asid hidrokolik, asid sulfurik dan asid nitrik. Eksperimennya juga telah memperkenalkan banyak sifat seperti kehangatan, kesejukan, lembap dan kering. Beliau juga telah menemukan ilmu pengkristalan, penyulingan dan pengoksidaan. Bukunya bertajuk Alkimia telah menjadi rujukan penting kepada saintis-saintis barat. Ciptaan umat Islam yang telah mengubah dunia yang ke-8 adalah Encol oleh Al-Jazari. Asas-asas mechanical automatic modern pertama kali digunakan adalah dalam dunia Islam seperti sistem Encol yang dihubungkan dengan rod. Dengan menukar gerakan putaran kepada gerakan linear, Encol membolehkan proses mengangkat objek berat menjadi lebih mudah. Teknologi ini ditemui oleh Al-Jazari pada abad ke-12, tersebar ke seluruh dunia dengan pantas, membawa kepada penciptaan lebih banyak produk kepada produk yang ringkas seperti basikal sehinggalah kepada yang lebih kompleks seperti enjin kenderaan. Bukunya The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Kitab ini mempunyai nilai tradisi Islam yang sangat signifikan dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Selepas 800 tahun kematiannya, dunia sains moden masih mengkaji hasil kerja beliau, malahan memberi pengiktirafan yang tinggi. Hasil daripada penguasaan beliau dalam bidang kejuruteraan mekanikal, Al-Jazari diangkat sebagai bapa kejuruteraan moden. Jurutera Inggeris dan sejarawan dalam bidang sains serta teknologi, Donald R. Hill, menyifatkan pencapaian Al-Jazari menulis dengan menyatakan tidak mungkin untuk menekankan betapa pentingnya karya Al-Jazari dalam sejarah kejuruteraan. Ia memberikan banyak petunjuk untuk reka bentuk, pembuatan dan pemasangan mesin. Penemuan Al-Jazari ini telah memberi sumbangan penting atas penciptaan mesin mechanical automatik seperti basikal, enjin kenderaan dan flash jamban. Ciptaan umat Islam yang penting kepada dunia yang ke-9 adalah Kuarantin oleh Ibn Sina.